Demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, tidaklah kefakiran itu aku takut ke atas kamu. Maksudnya Nabi tak takut para sahabat ni hidup miskin, hidup fakir. Nabi tak takut. Sebab memang kata-kata sahabat-sahabat Nabi di hadapan Nabi SAW pun, terutamanya dari golongan muhajirin, mereka ini daripada hijrah ke kota Madinah selai sepinggang, tidak membawa harta-harta, semua tinggal ke Mekah. Harta yang tinggal di Mekah tu pula orang pembesar Mekah tak pulangkan, tak beri kepada sahabat-sahabat yang berhijrah tu. Mereka rampas harta-harta yang ditinggalkan tu, mereka ambil. Mereka jadikan harta negara, harta kerajaan. Sepatutnya harta itu dipulangkan kepada ahli keluarga yang masih belum memeluk Islam. Pulangnya harta sipulan-sipulan yang memeluk Islam yang dah lari ke Yathrib tu, kamu ini harta ni kamu ambil lah, ini hak kamu sebagai ahli keluarga mereka. Tidak, rampas, tak dipulangkan. Termasuklah harta-harta yang menjadi amanah Nabi SAW pun sama, ambil. Walaupun Nabi dah amanahkan kepada ahli keluarga yang masih tinggal di kota Mekah, ni harta ni mereka amanah, aku jaga. Bila aku berhijrah nanti, aku pindah ke Madinah Yathrib nanti, kamu ini kamu pegang ni, kamu serah kepada mempunyai orang yang mewakilkan, yang mengamanahkan kepada aku untuk aku pegang harta ni. Sebab orang di Mekah, orang Quraisy di Mekah percaya pada Nabi, kan Nabi ni Al-Amin. So pegang harta, Nabi tak usik barang sesin pun. Nabi pegang macam tu pun macam tu lah. Kalau duit tu berbeg-beg duit lah. Kalau duit tu berbungkus-bungkus, berbunyi-bunyi, itulah Nabi tak usik sedinar atau sedirham pun. Nabi tak makan. Tapi bila Nabi dan para sahabat dah hijrah ke kota Madinah Munawwarah, harta itu semua dirampas oleh kerajaan kafir Quraisy. Jadi harta kerajaan. Itu cerita dia. Ya. Jadi para sahabat Nabi yang berhijrah ni kata-kata ni miskin dan datang selai sepinggang. Baik itu orang-orang Ansar sangat baik kepada orang Muhajirin. Tak ada rumah, diberi sebiji rumah. Tak ada tanah, diberi sekeping tanah. Tak ada duit, diberi duit. Kamu pandai niaga, kamu tak ada modal, nah ambil duit ni, kamu buat modal niaga. Tak ada isteri, ada 4 isteri, cerai satu, nah ambil lah isteri satu ni, aku ceraikan, kamu ambil buat isteri kamu. Punya baik orang Ansar pada orang Muhajirin. Nampak? Jadi Nabi tak risau. Nabi kata, mal faqru akhsha alaikum, aku tak takut kefakiran ke atas kamu, aku tak takut. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Ni. Tetapi apa dia? Yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan. Ini yang Nabi takut. Nabi takut apabila satu masa seolah-olah Nabi SAW dia dah nampak Nabi ni kan Allah Ta'ala buka hijab. Nabi Allah Ta'ala buka hijab, boleh lihat apa yang akan berlaku satu masa nanti. Lepas tu Nabi dah ramal siap-siap apa yang akan berlaku kepada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husin. Nabi dah ramal siap-siap lah. Dia berkata dia ni esok akan menjadi pendamai dua golongan orang umat Islam yang bertelagah, Sayyidina Al-Hasan. Betul? Ya, akan mendamaikan antara golongan yang menyokong Sayyidina Ali dengan golongan yang menyokong Sayyidina Muawiyah. Dia akan mendamaikan. Jadi apa cara dia? Sayyidina Al-Hasan bila terima jawatan khalifah, Sayyidina Ali dah mati dibunuh ni, pengikut Ali menjadikan, melantik Sayyidina Al-Hasan sebagai khalifah. Muawiyah pun jadi khalifah tak? Untuk mengelakkan umat Islam, negara Islam ni berpecah dua, maka Sayyidina Al-Hasan letak jawatan. Jadi tinggallah Muawiyah sebagai khalifah, maka negara Islam tak berpecah dua. Negara Islam tengah naik tu, tengah nak membesar. Kalau pecah dua macam jadi macam kerajaan Rom
Ada Rom Barat, ada Rom Timur. Pecah dua nanti. Bila pecah dua nanti Islam itu mudahlah. Negara Islam itu diserang dari pelbagai penjuru. Daripada sini serang, sini serang. Lalu macam yang berlaku di Andalus, macam yang berlaku pada kerajaan Osmaniyah di Turki. Diserang pelbagai penjuru. Habislah. Bila dah pecah belah semua habis. Bila negara-negara Arab semua berpecah belah, dipecah belahkan oleh Lawrence of Arabia. Kita baca sejarah dia, maka kerajaan Osmaniyah Turki hilang kekuatannya. Habislah. Tak lama tumbang. Itu sejarah sedih umat Islam. Sejarah sedih kita sebagai umat Islam. Nabi takut tu. Nabi nampak dah. Yang satu lagi ni, kata Nabi SAW, cucu aku yang lagi seorang ni, kepala dia akan bercerai dari badan. Siapa dia? Sayyidina Al-Husain. Nabi dah ramal siap-siap. Nabi nampak. Seorang akan jadi, seorang jadi macam ni. Yang seorang tu Nabi kata dia ni akan syahid terkorban. Nabi tak kata kepala bercerai badan. Dia buang lah, maksudnya tu lah. Jadi Nabi cerita. Sahabat diam je. Sahabat nak kata ya, tidak nak kata tak. Sahabat kata apa ni yang Rasulullah mengarut ni, cerita pasal cucu sendiri. Mana kamu tahu, Tuan tahu ya Rasulullah. Para sahabat tak tanya, para sahabat dengar je. Nak kata tak pun ya, nak kata ya pun tak. Nak kata tak pun tak, nak kata ya pun tak. Kita tak ada ilmu kan, kita dengar lah. Tu je. Jadi Nabi kata di sini, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Tetapi yang aku takut ialah apa dia tuan-tuan, apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian, kama busitat ala man kana qablakum. Jadi aku bimbangkan bila kamu berdepan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Nabi SAW nampak umat Islam ni sesok akan menguasai kekayaan. Itu memang terbukti benar lah. Tak payah jauh-jauh sama Sayyidina Umar lah. Lepas Nabi wafat 20 tahun lebih selepas itu nampak lah. Bila kerajaan Islam menguasai bumi Iraq, bumi Syam, mengalahkan Empire Persia, mengalahkan Empire Rom, sampai menguasai Mesir, menguasai Afrika Utara, sampai ke Khurasan. Kerajaan Islam itu berkembang sampai ke Khurasan. Khurasan ni Iran Timur sekarang, berjiran dengan Uzbekistan. Khurasan punya berkembang biaknya kerajaan Islam waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kawasan-kawasan yang dikuasai ini semua kawasan yang ada kekayaan. Ada macam-macam, tanahnya luas. Jadi Sayyidina Umar tahu benda ini. Sayyidina Umar membuat satu polisi di mana sahabat-sahabat Nabi tidak dibenarkan keluar dari kota Al-Madinah. Tanah-tanah yang dikuasai dalam peperangan-peperangan oleh tentera Islam, sama ada di sebelah timur atau di sebelah barat, semua ini menjadi kepunyaan kerajaan Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi tanah milik negara. Tapi pemimpin lain polisi. Bila Sayyidina Uthman jadi khalifah, ditukar polisi itu. Sahabat-sahabat Nabi boleh berhijrah keluar dari kota Madinah dan boleh memiliki tanah-tanah di wilayah kekuasaan Islam, di Mesir ke, di Syam ke, di Iraq ke, di mana pun. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini bertebaran keluar ni, sampai ke Basrah, sampai ke Kufah, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Jadi Nabi risau, Nabi takut. Nabi takut bila sahabat-sahabat ni berdepan kekayaan, kekayaan dunia itu terbentang luas di hadapan mereka, di mana yang berlaku pada umat yang terdahulu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Fatana fasuha. Maka kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka dahulu, kerana akan berebut